Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya seperti yang dijangka, Muhyiddin kena pecat pengerusi Perikatan Nasional. Tapi belum secara rasmi, tetapi secara simboliknya, Muhyiddin sudah dipecat sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Kenapa kita sebut dia secara simbolik dan bukan rasmi? Ikuti ulasan kali ini. Hari ini, apabila seorang pemimpin daripada PAS, pemimpin besar daripada PAS, yaitu Hasyim, menyatakan bahwa tiba masanya PAS menerajui PN. Itulah sebabnya kita sebut Muhyiddin dipecat daripada pengerusi Perikatan Nasional secara tidak rasmi. Kenapa? Karena dalam Perikatan Nasional, bilangan parlimen ataupun ahli paling ramai, paling kuat ialah PAS. Jadi, sebenarnya pada pendapat ramai pengulas politik, penentuan kepada siapa dan bagaimana pemimpin itu dilantik serta dijatuhkan banyak ditentukan oleh PAS. Karena kalau PAS tidak setuju, mustahil pemimpin di Perikatan Nasional itu boleh jadi pengerusi ataupun penasihat kepada Perikatan Nasional. Kepengerusian Muhyiddin Yassin hanya jadi apabila mendapat respon, mendapat restu daripada PAS. Kalau PAS yang memiliki kerusi paling ramai, paling banyak di dalam Perikatan Nasional tidak setuju, sudah tentu Muhyiddin tidak jadi pengerusi Perikatan Nasional lagi. Jadi, apabila Hasyim telah pun menyatakan, Hasyim Jasin hari ini menyatakan, Mursyidul Amin menyatakan menyokong pendirian sayap pemuda yang mahu pemimpin ataupun kepimpinan parti itu menarik JPN, itulah maksudnya kita kata Muhyiddin dipecat secara tidak rasmi. Sekarang Muhyiddin mungkin tinggal hanya boneka. Kenapa? Sebab PAS sudah mula mahu mereka menguasai Perikatan Nasional. Bersatu tinggal apa? Tinggal hanya debu-debu. Mereka tidak dapat lagi menguasai Perikatan Nasional. Jadi cita-cita mereka untuk mau jadikan Muhyiddin jadi Perdana Menteri kini malap dan tidak lagi ada harapan langsung. Jadi adalah para pemimpin dan penyokong serta pengulas politik menyatakan bahwa inilah balasan yang diperoleh oleh bersatu, khususnya Muhyiddin, Azmin Ali, Hamzah Zainuddin yang khianat terhadap parti mereka. Langkah Sheraton kini mula memberikan balasannya. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar hati-hati pengkhianat. Sebelum itu, saya kongsikan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, terapi imun ini mengajar, mendidik, dan menyeimbangkan sistem imun badan kita. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Penyakit berakar di dalam tubuh badan kita karena imun badan kita tidak mampu lagi mempertahankan tubuh badan kita. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan serta menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita itulah yang akan menghapuskan semua akar penyakit yang berakar di dalam tubuh badan kita. Apabila akar penyakit itu dihapuskan oleh imun badan kita, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Kalau Anda sudah lama berdoa untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk masalah kesehatan Anda. Saudara, hari ini kita dikejutkan dengan kenyataan daripada Mursyidul Ampas, Hasyim Jasin, yang mana dia menyokong pendirian sayap pemuda untuk supaya kepimpinan parti PAS menerajui Perikatan Nasional. Dia bercakap kepada wartawan, Hasyim bersetuju dengan pandangan bahawa sudah tiba masanya PAS
memimpin gabungan berkenan, dan seterusnya negara. Jadi saya pernah suarakan hasrat ini pada tahun-tahun lalu bahwa Perikatan Nasional, satu keputusan yang melibatkan dasar, perlu dibuat selepas kita berunding, katanya lagi. Jadi sekarang Muhyiddin tinggal apa? Tiada lagi kuasa di tangan beliau. PAS dah bersuara. Bersatu pun sebenarnya sudah bersuara. 120 bahagian telah pun menandatangani satu surat SD yang waktu itu menular, kononnya mahu supaya Muhyiddin Yassin mengundurkan diri. Bermaksud sebenarnya Muhyiddin sudah tidak punya suara lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Siapa calon terbaik Perdana Menteri Malaysia? Itu soalan netizen kepada saya selepas PAS mengumumkan bahawa mereka mahu menarajui Perikatan Nasional. Bahkan pemuda PAS menyatakan calon utama mereka menjadi Perdana Menteri ialah Tuan Ibrahim Tuan Man dan juga antaranya Sanusi. Dan sebentar tadi juga salah seorang pemimpin besar PAS sudah menyatakan bahawa mereka mempunyai beberapa orang calon jadi Perdana Menteri. Dia kata mereka mempunyai lebih daripada 2-3 lori yang lebih baik daripada Anwar Ibrahim. Kalau sekadar Anwar katanya lebih ramai. Jadi persoalan sekarang siapa yang akan menjadi Perdana Menteri? Sebenarnya menurut beberapa orang rakan sebagai pengulas politik dan juga seorang pengikut politik, mereka menyatakan bahawa PAS sebenarnya tidak punya calon Perdana Menteri pun. Mereka hanya berani cakap tapi tidak berani mengisytiharkan. Karena mereka tahu kalau mereka isytihar, mereka akan kalah dalam pilihan raya. Kalau tidak percaya, cuba mereka senaraikan satu yang benar-benar menjadi Perdana Menteri mereka. Pemuda PAS kata Tuan Ibrahim Tuan Man. Itulah yang mereka kata akan jadi Perdana Menteri. Tapi ramai netizen kata kalau Tuan Ibrahim Tuan Man jadi Perdana Menteri, mereka kata aura pun tiada, nak bercakap kepada dunia pun tidak tahulah macam mana. Macam mana nak mau dapatkan pelaburan kalau nak bercakap dengan duta, nak bercakap dengan negara luar pun tiada credibility. Saya pun hairan macam mana beliau pemimpin PAS itu menyatakan mereka ada 2-3 lori lebih baik daripada Anwar Ibrahim. Padahal jika dilihat Anwar Ibrahim diangkat sebagai pemimpin utama dunia sekarang yang daripada kerajaan Islam yang antara top 10 di seluruh dunia. Dalam kepimpinan PAS, siapa agak-agaknya yang pernah diangkat, diberi anugerah jadi top 10 sebagai pemimpin terkenal besar di dunia? Adakah? Tolong sebutkan. Kalau ada, maknanya apa yang dikatakan oleh Jasin itu adalah Hashim itu ialah satu perkara benar. Kalau tidak, itu temberang yang tiada munasabahnya. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan saya kongsikan dulu kepada Anda semua. Ini terapi imun Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh-sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi apabila terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan imun badan kita serta menyeimbangkan sistem imun badan kita, kita jadi sembuh, kita jadi sehat. Lalu penyakit yang ada dalam tubuh badan kita dihapuskan oleh imun badan kita. Imun badan yang kuat dapat menghapuskan semua jenis penyakit. Imun badan yang seimbang dapat menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan paling penting halal. Produk ini merupakan penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Terapi imun ini adalah terapi imun yang paling dinanti-nantikan oleh seluruh dunia.
Saudara, kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk masalah itu. Jawaban kepada masalah doa Anda. Saudara-saudara sekalian, ramai netizen menyatakan bahwa sehingga kini belum ada yang dapat menandingi kehebatan Anwar Ibrahim. Beberapa hari yang lepas, Anwar telah pun diberikan anugerah sebagai pemimpin keuangan dunia Islam yang sohor. Di Malaysia baru 2 orang yang dapat, yaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi dan baru yang kedua Anwar Ibrahim. PAS ada dapat? Tiada. Perikatan Nasional ada dapat? Tiada. Tapi mereka kata mereka yang terhebat. Entahlah apa yang hebatnya. Kata netizen, lihat saja di Kelantan. SG4 lah paling senang, kata mereka. SG4 mula-mulanya baru diperkenalkan, saya ingat, wah hebatnya. Boleh mengatasi kekuatan negeri-negeri lain. Tetapi rupa-rupanya selepas 4 negeri ini bergabung, SG4 melalui SG4 dan penasihatnya pula adalah Tun Mahathir, sampai sekarang ianya macam batuk atas tangga, tiada hasil, tiada apa-apa hasil. Dan di sini boleh kita tengok sejauh mana kehebatan pemimpin-pemimpin PAS yang dianggap itu lebih hebat daripada Anwar Ibrahim. Dia kata berlori-lori ada dalam PAS. Entahlah siapakah pemimpin yang berlori-lori itu. Pertama sekali nak tengok dulu cara dia berucap. Berucap di hadapan delegasi dunia. Berucap di hadapan pemimpin-pemimpin besar dunia seperti Amerika, Jerman, Rusia, China, Jepun, Itali, Spanyol, Prancis. Kita nak tengok sejauh mana dia boleh berucap di hadapan pemimpin-pemimpin besar dunia. Jangan hanya berucap di hadapan penyokong saja. Jangan hanya berucap di hadapan para pemimpin-pemimpin PAS saja. Kita nak tengok sejauh mana dia boleh berucap di hadapan negara-negara besar. Contohnya, Tuan Ibrahim Tuan Man. Kita sudah tengok gaya dia berucap, cara dia berucap. Entahlah, kalaulah aku ni seorang pelabur, mungkin silap sikit, aku tak nak melabur kalau aku dengar cara dia bercakap. Tapi gaya Anwar Ibrahim memang luar biasa. Sehingga kan Anwar Ibrahim pernah dijemput oleh sebuah universiti yang terkenal di dunia untuk menyampaikan teks ataupun ucapan beliau berkaitan dengan keamanan dunia. Itulah kehebatan Anwar Ibrahim. Aku nak tanya sekali lagi lah, PAS adakah? Kalau dia kata hanya kata guna air liur ada 3-4 lori, itu hanya air liur. Kita boleh cakap lah kan? Boleh cakap, siapapun boleh cakap. Dan aku rasa sebenarnya PAS belum ada pemimpin yang setaraf dengan Anwar Ibrahim. Mereka hanya boleh mengejek, mereka hanya boleh mengecam, mereka hanya boleh menggantikan Anwar kalau mereka mampu mengubah taraf hidup dan taraf kekayaan negeri-negeri SG4 seperti Perlis, Kelantan, Terengganu dan Kedah. Kalau mereka tidak dapat mengubah negeri di SG4 itu, maksudnya mereka hanya bercakap kosong sahaja. Kelantan contohnya, sampai ke hari ini masalah air masih lagi membelenggu negeri tersebut. Masalah pembangunan masih lagi membelenggu negeri tersebut. Sehingga ramai anak-anak orang muda Kelantan terpaksa pergi ke negeri lain untuk mencari pekerjaan, mencari sesuap nasi. Karena tidak ada kemajuan yang besar di dalam negeri Kelantan. Jadi, ramai netizen, terutamanya para pemimpin dan juga penyokong Pakatan Harapan, penyokong Anwar Ibrahim mengatakan bahawa PAS hanya temberang. Bagaimana pula dengan Anda? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.